Majlis Amanah Rakyat MARA perlu diperkasakan dengan tanggungjawab penyelarasan, pemantauan dan penilaian di bawah Majlis Ekonomi Bumiputra. Perkara itu diusulkan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi pada ucap tama Kongres Ekonomi Bumiputra KEB 2024 semalam. Dan bagi mendapatkan maklumat terkini mengenai perkembangan itu, kita bersama rakan setugas Zanariah Norzin yang kini berada di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya. Silakan Zana dengan perkembangannya. Ulas sedikit kata-kata Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi semalam sewaktu ucap tama beliau meluncurkan transformasi ekonomi Bumiputra atau TEB, yang mana TPM yang juga Menteri Desa dan Wilayah mengatakan TEB perlu diperkenalkan sebagai satu dasar untuk mendorong agenda ekonomi Bumiputra ke hadapan, dan dasar baharu yang progresif ini menurut beliau bertujuan merapatkan jurang sosioekonomi dalam kalangan rakyat Malaysia. Dan katanya dengan transformasi ekonomi Bumiputra ini, peranan agensi amanah Bumiputra antaranya Majlis Amanah Rakyat MARA akan lebih terkehadapan dalam pengupayaan Bumiputra bagi semua sektor perekonomian. Baiklah, hari ini saya bersama dengan individu yang tepat untuk berkongsi aspirasi ini. Kita akan bersama pengerusi MARA, Datuk Dr. Ashraf Wajdi Dusuki. Baiklah Datuk, hari ini 1 Mac MARA menyambut ulang tahun penubuhannya yang ke-58 dan bertepatan dengan tarikh penubuhannya ataupun tarikh lahirlah pada 1 Mac 1966 daripada rahim Kongres Ekonomi Bumiputra yang pertama. Seperti yang TPM kita katakan semalam, bagaimana MARA sebenarnya boleh mengalas tanggungjawab dan kekal relevan kepada Bumiputra? Ya, Alhamdulillah hari ini kita menyambut tarikh lahir ulang tahun ke-58 dan harapan Bumiputra dan orang Melayu di bawah ni cukup tinggi. Bahkan kalau kita lihat siri-siri libat urus di Kongres Ekonomi Bumiputra selama tempoh 2 bulan setengah sebelum kongres ini berlangsung, rata-rata dapatan merasakan perlunya MARA ini diperkasakan. Dan Alhamdulillah semalam Datuk Seri Timbalan Perdana Menteri Dr. Zahid Hamidi, Datuk Seri Dr. Zahid Hamidi mengesyorkan supaya MARA ini diperkasakan. Dan salah satu aspek yang penting kerana MARA ini, kita harus ingat bahawa ia adalah institusi Bumiputra Melayu yang terbesar dengan ekosistemnya, bukan sahaja pendidikan tetapi juga pembangunan usahawan dan ekonomi dan juga pelaburan. Mana 3 sektor besar ini sebenarnya telah pun melahirkan lebih daripada 1.9 juta anak-anak Melayu Bumiputra yang berjaya dalam pelbagai lapangan yang mendapat manfaat daripada pembiayaan pendidikan MARA, sama ada melalui institusi-institusi MARA daripada MRSM, IKM, KKTM, GIAP MARA sampailah ke Uni KL ataupun universiti tempatan yang lain sehinggalah ke luar negara. Dan sehingga hari ini pun kita masih menghantar anak-anak Bumiputra untuk cemerlang dalam bidang-bidang sektor-sektor berprestasi dan berteknologi tinggi yang akan datang. 2000 setahun kita masih hantar mereka. Dan kita telah melahirkan lebih daripada 1.17 juta usahawan-usahawan Bumiputra yang mendapat manfaat daripada dana-dana pembiayaan MARA. Jadi amat tepatlah hasrat ramai pihak dan disambut pula oleh Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri dalam ucap utamanya, merasakan bahawa untuk bergerak ke hadapan kita memerlukan satu sekretariat tetap, yakni MARA, untuk bukan sahaja memantau segala resolusi-resolusi yang dibahaskan dalam Kongres, tetapi juga untuk menyelaras supaya tidak berlakunya pertindanan ataupun duplication dalam tanggungjawab yang dilakukan oleh pelbagai institusi dan kerajaan. Dan yang paling penting, menilai sejauh mana keberkesanan setiap dasar-dasar polisi maupun apa juga resolusi yang dibangkitkan dalam konteks mengangkat martabat agenda Bumiputra. Dan kita ingat akan datang MARA tidak boleh hanya selesa dengan kaedah lama. Apa yang kami perkenalkan di MARA hari ini, kita memperkenalkan pendekatan 3P, iaitu untuk ukur keberkesanan MARA dalam konteks penyertaan Bumiputra. P yang pertama. Yang kedua, bukan sekadar penyertaan, maknanya bukan kita bangga melahirkan puluhan ribu doktor, puluhan ribu jurutera ataupun tenaga mahir, tetapi apakah mereka masuk ke arena keusahawanan, yang ini P yang kedua, iaitu pemilikan. Dan P yang ketiga, penguasaan. Maknanya kita kena ukur sejauh mana MARA mampu memastikan anak-anak Melayu dan Bumiputra secara khususnya dapat bukan saja terjun dalam dunia perniagaan, dunia perekonomian, tetapi mereka juga menguasai sektor-sektor terbabit. Barulah kita boleh mengukur. Setiap tahun kita boleh lihat sama ada contohnya sektor otomotif
berapa peratus anak-anak Melayu dan Bumiputera terjun dalam bidang perniagaan usahawan setelah mereka diberikan kemahiran dalam membaiki otomotif umpamanya. Dan kita boleh ukur sejauh mana penguasaan mereka dalam seluruh supply chain ataupun rantaian penawaran dalam sektor-sektor ekonomi berkenaan. Jadi inilah antara aspirasi MARA dalam kita melonjak martabat ekonomi Bumiputera pada masa akan datang. Datuk, menarik mengenai 3P tadi, Datuk. Dan selaras dengan itu juga, Datuk, 3 hari KEB 2024 yang berlangsung di PICC ni, Datuk, dan esok memasuki hari terakhir dan sudah tentu ucapan penutup daripada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang ditunggu-tunggu. Jadi, apakah orang kata harapan MARA terutamanya pada KEB 2024 ni? Ya, sekali lagi saya ingin mengusyurkan apa yang dihasratkan oleh ramai pihak supaya kongres ini bukan sekadar kongres. Kita tidak akan mampu untuk melaksanakan kongres setiap-tiap tahun hanya sekadar membicarakan perkara-perkara yang sama tetapi tidak ada penyelesaian dan tidak ada follow through ataupun pemantauan agar setiap apa yang telah pun dibincangkan secara tuntas, kerana apa yang dibincangkan ini bukan daripada atas, daripada bawah. Setiap kumpulan-kumpulan yang turun ke negeri-negeri wilayah dipelopori oleh pemain-pemain industri dan pakar akademik, tokoh-tokoh yang berkelayakan dalam sektor berkaitan atau kumpulan berkaitan. Mereka berjumpa dengan semua kumpulan-kumpulan taruh, tak kira mahasiswa, pelajar, penghulu, ketua kampung, imam masjid, sehinggalah kepada kapten-kapten industri ataupun pengemudi-pengemudi syarikat-syarikat dalam pelbagai sektor. Jadi apabila hasrat ini telah pun diangkat dalam resolusi Kongres selama 3 hari, kita tidak mahu dia hanya tinggal atas kertas. Dia perlu dilaksanakan. Tetapi mesti ada pemantau, mesti ada yang akan menyelaraskan apa juga resolusi ini, dan yang paling penting mengukur dan menilai. Setiap tahun kita boleh bagi report card kepada rakyat, sama ada di Parlimen ataupun diangkat ke Majlis Ekonomi Bumiputera, supaya kerajaan mengambil serius berkenaan dengan apa juga agenda Bumiputera yang dihasratkan oleh akar umbi ini. Alright, baiklah, terima kasih, Datuk, kerana bersama dengan Buletin Bernama pagi ini. Baiklah, saya ingin kongsikan hari kedua KEB 2024 ini, Halina. Sebentar tadi, antara pembentangan yang menarik perhatian saya adalah pemerkasaan orang asli oleh Timbalan yang di-Pertua Dewan Rakyat, Datuk Ramli Mohamad Noor, dan selepas solat Jumaat nanti, Timbalan Perdana Menteri yang juga Menteri Peralihan Tenaga dan Transformasi Air, Datuk Seri Fadilah Yusof, akan hadir dan menyampaikan ucapan beliau sebelum terdapat 2 diskusi madani yang akan berlangsung sehingga 5 petang nanti. Baiklah, Halina, saya kira itu saja perkembangan di PICC pada ketika ini. Kita kembali ke Wisma Bernama. Silakan.